السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada 40 hadis dosa muamalat dan keuangan Islam yang diremehkan masyarakat. Sambungan kita pada malam ni hadis yang ke-16 di bawah tajuk larangan tidak membayar gaji pekerja. Hadis yang ke-16 ni berada pada muka surat 97. Hadis yang diletakkan di sini ialah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan direkodkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau. Matanya kita boleh tengok, Thalathatun ana khasmuhum yawmal qiyamati wa man kuntu khasamtuhu yawmal qiyamah. Rajulun a'ta bi thumma ghadara wa rajulun ba'a hurra fa akala thamanuhu wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yufihi ajrahu. Maksud dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman, maknanya ni ialah hadis kursi, ada 3 jenis orang yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat. Sambungan terjemahan muka surat 98. Seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya. Seseorang yang menjual orang yang sudah merdeka lalu memakan wang dari harganya, dan seseorang yang menggajikan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya. Jadi dalam hadis ni secara umumnya ada 3 golongan yang disebut. Pertama ialah orang yang bersumpah di atas nama Allah Azza wa Jalla, kemudian dia melanggar sumpah itu dengan dia tidak menunaikannya. Yang kedua ialah berkenaan dengan isu hamba. Dia sebut sini ialah seseorang yang menjual orang yang sudah merdeka lalu memakan wang dari harganya. Maknanya tidak jelas dalam memerdekakan hamba tersebut. Bila mana merdeka ni dia tak boleh jual. Bila mana hamba itu dimerdekakan, maka tiada istilah jual beli lagi pada hamba itu. Jual ni ialah kita nak jual dia sebagai hamba kepada orang lain. Jadi kalau kita jualkan dia atas nama merdeka kan tak boleh, sebab merdeka ini ialah bukan jual beli orang. Yang kedua ialah yang berkaitan dengan tajuk kita, iaitu tidak membayar gaji pekerja. Kita tengok muka surat 98, dia sebut Imam As-San'ani berkata, Allah Azza wa Jalla memusuhi majikan atau orang yang mengupah seseorang kerana sudah mengambil manfaat daripadanya tanpa imbalan, juga kerana khidmatnya tanpa memberi upah. Yang ni umum, kita mudah faham.
apa yang nak disampaikan melalui hadis yang ke-16 ni ialah berkenaan dengan pelaksanaan ataupun pembayaran gaji kepada orang-orang yang ada pekerja daripada dua-dua belah pihak, sama ada majikan dan juga pekerja. Kedua-dua belah pihak ni ada hak-hak yang perlu dipenuhi. Seperti mana pekerja dia perlu dibayar upah bila mana kerjanya dah selesai, begitu jugalah majikan, hak majikan ke atas pekerja ialah menunaikan, menyelesaikan kerja tersebut seperti mana yang telah dijanjikan. Seperti mana yang dah kita berjanji, kita sign kontrak. Kalau orang yang kerja zaman sekarang lah. Kalau zaman dulu ialah perjanjian umum, seperti yang kita maklum pada zaman dulu. Cuma zaman kita ni kita sebut sebagai kontrak lah. 16.1 dia sebut bayar gaji pekerja sebelum kering peluh. Ini berdasarkan hadis tu sebut. Hal ini berdasarkan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah, a'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa 'araquhu. Maksudnya berikanlah pekerja itu upahnya sebelum kering peluhnya. Dan ini juga antara bentuk cara mencari keberkatan bagi orang yang hire pekerja, yang ambil pekerja, untuk menjadikan apa yang dia lakukan tu ada keberkatan. Boleh jadi sektor yang dia terlibat tu ialah sektor perniagaan, perkhidmatan. Seorang majikan yang menginginkan keberkatan daripada Allah Azza wa Jalla dalam apa yang dia buat, apa yang dia niagakan, antara hak yang dia perlu penuhi ialah hak kepada pekerjanya, iaitu dibayar gaji tepat pada waktunya. Bahkan lebih baik kalau dia menunaikan ataupun memberikan hak gaji itu lebih awal lagi. Tapi yang disebut dalam hadis ni ialah sebelum daripada kering peluhnya. Maknanya taklah terlalu lama dengan selesai kerja tu nak boleh dapat upahnya. Tapi ianya bukan mudah pada zaman sekarang. Tak semua orang ataupun tak semua majikan dia mampu buat benda ni. Tambah pula urusan keuangan ni ianya rumit. Tambah kalau syarikat-syarikat yang besar, yang ada unit keuangannya, benda-benda macam ni dia ambil masa. Walaupun orang yang kerja di setengah-setengah sektor ni dia dah ada tarikh pembayaran gajinya. Orang yang kerja pejabat, kerja kerajaan, kerja swasta ke yang jenis dia punya sistem pembayaran gaji itu tersusun, insya-Allah itu termasuk daripada benda yang telah disunnahkan ataupun yang dianjurkan oleh hadis ni. Tapi kalau yang tak ada maklumat ataupun disebut sebagai allowance apa semua, ini termasuk dalam hadis yang kita bincang ni, supaya tidak menimbulkan rasa tak puas hati pada pihak pekerja. Sebab apa kita sebut membayar gaji kepada pekerja itu sebelum daripada kering peluhnya, ialah kerana untuk mengelakkan kata-kata yang tak elok daripada pekerja kepada majikannya. Sebab kata-kata yang tak elok itu menyebabkan berlakunya syak wasangka dalam hati pekerja kepada majikannya. Jadi kita nak elak benda ni daripada berlaku sesama manusia. Kedua-dua belah pihak mesti jelas dalam apa yang mereka berjanji, sama ada yang menggaji dan yang terima gaji. Imam Al-Munawi, muka surat yang ke-98, perenggan paling bawah, berkata haram hukumnya menunda gaji pekerja sedangkan tidak ada kekangan untuk segera menyerahkannya. Maknanya para ulama menyebut sebagai hukumnya haram. Perintah untuk menyerahkan gaji sebelum kering peluh para pekerja adalah satu kiasan atas wajibnya menyegerakan sesudah pekerjaan mereka selesai. Ketika para pekerja memintanya meskipun belum sampai berpeluh atau berpeluh ataupun sudah kering. Poinnya ialah segerakan. Melainkan kita rasa tak puas hati pada kerja yang dia buat, maka kita dibenarkan untuk mendapat penjelasan daripada pekerja tu, untuk kita deal balik dengan dia, tara mana kualiti kerja yang dia bagi dan juga dengan hak yang sepatutnya diberikan oleh majikan kepada dia. Muka surat 99. Walaupun begitu, penggajian boleh juga berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan majikan, sama ada dibayar mengikut harian, mingguan atau bulanan. Kebanyakan daripada kita sekarang ni mungkin
sistem pengajiannya ialah bersifat bulanan lah. Mungkin juga sebahagian orang yang kerja sendiri ataupun kerja pada sektor yang berbeza, dia ada sistem pengajian hari. Ada juga dibayar dalam bentuk sekaligus dan ada juga mengikut jam. Oleh itu, jika hal seperti ini sudah disepakati, maka ia hendaklah ditunaikan mengikut kesepakatan tersebut. Sesungguhnya Islam sangat menitik beratkan kebajikan seorang pekerja serta memberi peringatan keras terhadap majikan yang menzalimi pekerjanya. Maknanya ini ialah berkaitan dengan hak sesama manusia. Sekiranya benda-benda ni berlaku, walaupun satu orang tu dari segi ibadahnya kepada Allah Azza wa Jal, ia jaga elok ataupun dia buat dalam keadaan yang sempurna, tapi kita jangan lupa bahawasanya hubungan sesama manusia ni pun antara hak yang perlu dijaga. Tapi kalau kita tengok secara umumnya dalam hadis-hadis, dalam ayat Al-Quran, satu orang yang ada masalah dalam hubungan dengan manusia, biasanya dia bermasalah dalam hubungan dengan Tuhan dulu. Yang tu dulu. Macam mana satu orang tu dia menguruskan salatnya, dia menguruskan ibadah-ibadah wajibnya, maka ketirisan pada urusan itu sangat-sangat besar kemungkinan untuk dia tiris pada urusan sama manusia. Kalau dia tak jaga salat dia dengan elok, dengan Tuhan Rabbul Jalil pun dia boleh buat macam tu, menunaikan hak dan tidak menunaikannya dengan baik, maka sangat besar untuk dia tidak menunaikan hak pada orang lain, pada makhluknya. Jadi memang kadang-kadang menjadi kayu ukur untuk melihat satu orang tu elok ataupun tidak pengurusannya ialah pada melihat hubungannya dengan Tuhan. Benda ni tak dapat dibuang ataupun tak dapat dijadikan sebagai benda yang berasingan, sebab dia akan duduk seiringan. Bila mana satu orang tu dia malu untuk melambatkan hak Allah Azza wa Jal, maka rasa malu itu juga akan diletakkan padanya untuk dia berurusan dalam urusan manusia, hubungan dia dengan manusia pun. Sebab tu kalau kita tengok, para ulama menyebutkan satu orang yang ingin disempurnakan urusan dunia dia ialah dengan cara dia menyempurnakan urusan dia dengan Tuhan ataupun urusan akhiratnya, maka Allah Ta'ala akan sempurnakan urusan dunia dia. Yang ini ialah benda yang tak dapat kita nafikan. Walaupun di sana ada sebahagian orang, tapi ianya sangat sedikit dan sangat-sangat minoriti orang yang cuai pada urusan haknya dengan Allah Azza wa Jal. Dia boleh sempurna kepada hak manusia. Ada, tapi dia sangat minoriti. Sebab tu kita tak boleh jadikan ukuran macam kita ambil contoh non-Muslim apa semua, sebab itu ialah bukan sudut pandang kita sebagai seorang Islam untuk tengok. Kita mungkin boleh belajar nilai murni daripada mereka, tapi sebenarnya sebagai seorang Islam, ianya memang ada hubung kait yang cukup rapat antara satu orang tu dengan Tuhannya. Sebab boleh jadi satu orang tu dia jaga hubungan baik dengan manusia kerana dia ada kepentingan-kepentingan yang dia nak daripada manusia tu. Jadi ini antara benda yang tak disebut dalam buku ni, cuma saya tambah di sini untuk kita sedar. Memang kayu ukur satu orang tu hubungan dia dengan manusia juga dilihat dengan hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. 16.2 dia sebut, saluran undang-undang berkaitan dengan gaji, cuti dan selainnya. Aduan oleh pekerja terhadap majikannya kerana tidak mematuhi peruntukan undang-undang buruh yang mengakibatkan pekerja kehilangan sesuatu faedah keuangan, monetary benefit, atau faedah bukan keuangan, non-monetary benefit. Contohnya adalah seperti berikut, 8 perkara yang dia senaraikan. Yang ni ikut Akta Undang-Undang Buruh di Malaysia kita. Yang pertama, tidak dibayar gaji. Yang kedua, tiada cuti tahunan. Yang ketiga, tidak melaporkan penggajian pekerja asing. Yang keempat, diberhentikan kerja tanpa notis. Yang kelima, tiada kontrak perkhidmatan. Yang keenam, lewat bayar gaji. Yang ketujuh, majikan tidak mematuhi perintah gaji minimum yang dikuatkuasakan pada tahun 2012. Saya tak pasti sejauh mana akta ni. Sekarang ni dah berapa akta gaji minimum. Yang ke-8, majikan tidak mematuhi akta umur persaraan minimum 2012. Ini 8 perkara dari segi undang-undang negara kita lah. Tapi umumnya kita selalu sebut di sini, satu orang yang elok Islamnya
Dia tak perlukan kepada akta-akta ni untuk dia patuh dan dia menghargai dan dia menunaikan hak manusia. Satu orang yang takut pada Allah Azza wa Jal, dia pasti akan jaga hak sesama manusia dia. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tunjukkan pada kita, bila mana satu orang tu melazimi sunnah-sunnah yang ada dalam kehidupan Nabi, kita akan tengok Nabi ni dia tak akan tinggalkan hak-hak manusia untuk ditunaikan cepat. Antaranya ialah hutang. Sebab tu kalau kita tengok doa sebelum pada kita tidur, sebelum tidur, dalam hadis yang diriwayatkan, kalau kita tengok dalam Hisnul Muslim pun ada, doa sebelum tidur ni walaupun ianya kebanyakan bacaan-bacaan yang berkaitan dengan pelindungan diri, minta diri ni dijauhi daripada gangguan syaitan waktu tidur, gangguan haiwan berbisa waktu kita tidur. Tambah pada zaman dulu rumah taklah sesecure zaman sekarang, tapi antara elemen yang ada juga sebelum tidur ni ialah Nabi berdoa dan mengajar kepada umatnya tentang pengurusan hak semua manusia, iaitu unsur hutang ada sebut. Sebab tu kita tengok doa sebelum tidur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, doa yang berbunyi Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ard wa rabbal arshil azim rabbana wa rabb kulli syai'in faliqal habbi wan nawa wa munzilat taurati wal injili wal furqan a'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhun binasiyatihi Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Last sekali doa tu, iqdi 'anna ad-dain wa aghnina minal faqr. Lunaskanlah hutang kami. Ni sebelum tidur minta pada Tuhan, lunaskanlah hutang kami dan kayakanlah kami, bentengi kami daripada kefakiran. Kalau kita tengok hutang, kaya dan fakir, ianya ialah elemen dunia. Dia bukan elemen akhirat. Ianya ialah elemen dunia dalam kita berurusan dengan manusia. Kenapa ianya disebut, diperingatkan sebelum tidur? Supaya satu orang tu waktu dia tidur, dia tahu hak dia sesama manusia yang perlu diselesaikan sebelum dia tidur. Ada keazaman untuk melunaskan hak-hak manusia. Sebab tu syarah sebahagian para ulama sebut, hadis ni walaupun dia sebut tentang hutang, doa ni walaupun dia sebut tentang hutang, tapi dia berbeza mengikut kedudukan sebahagian orang. Kalau satu orang tu dia majikan, dia bos, hutangnya ialah hak dia kepada pekerja. Kita jangan faham hutang di sini hanya hutang duit ringgit. Antaranya ialah hak membayar gaji. Kalau dia seorang pekerja, hak dia kepada majikan. Kerja dia yang dia tak selesai, dia kena ada satu perasaan. Walaupun orang kata habis je waktu kerja ni, kita tak payah bawa balik urusan kerja ke rumah, nanti kita stres. Dari satu segi memang ada betulnya, sebab mungkin sebahagian orang yang jenis workaholic ni, dia bawa urusan kerja dia balik rumah. Akhirnya dia mengurangkan hak isterinya, hak anak-anaknya dengan terbawa-bawa perasaan kerja yang tak habis dia berjabat ataupun di tempat kerja dia. Tapi walau macam mana pun, kita tetap kena ada rasa runsing. Bukanlah runsing yang melampau, runsing tidak menunaikan hak sahaja. Dan kita kena yakin Allah Ta'ala yang akan menyempurnakan hak itu. Allah Ta'ala yang akan menyempurnakan hak itu sekiranya kita ada keazaman. Sebab tu kita tengok bagaimana Nabi menunjukkan kepada kita melalui sunnah-sunnah yang diajarkan kepada para sahabat. Berhutang bukan benda yang dilarang, ianya dibenarkan sekiranya ianya betul-betul terdesak. Sebab tu kita tengok sebahagian para sahabat, antaranya ialah Abu Umamah Al-Bahili, waktu dia kerap berada di masjid kerana dia terbelit hutang yang sangat besar, mungkin dia tak sebut dekat Nabi berapa hutang dia, cuma Nabi perasan dia ni macam runsing sebab setiap kali datang salat dia antara yang lambat keluar. Kadang-kadang dia duduk situ sampai menjangkau waktu salat seterusnya. Ini keadaan biasa. Bila mana orang ni dia menghadapi masalah keuangan, dia akan jadi macam itulah. Ini orang-orang yang baik lah. Kalau orang-orang yang tiada bimbingan ataupun tiada iman yang elok, mungkin dia akan pilih pergi tempat lain. Tapi untuk Abu Umamah ni, dia duduk masjid.
Masjid tuan-tuan, masjid zaman Nabi bukan macam masjid kita ni yang ada kipas, yang ada kapet, yang boleh duduk baring sampai mengeruh tidurnya. Punyalah serabut, akhirnya duduk masjid tu, akhirnya dia punya tidur tu nyenyak di masjid. Masjid zaman Nabi tak ada kipas, tak ada dinding elok, tapi duduk masjid. Sebab memang kebanyakan orang bila mana dia serabut, kalau dia seorang Islam, dia akan melihat masjid lah tempat yang terbaik untuk dia duduk, untuk dia muhasabah, untuk dia reset balik kat mana yang dia tak kena. Jadi Nabi tengok, sehingga Nabi tanya Abu Umamah, kenapa kamu duduk masjid dalam keadaan orang lain tak duduk masjid pada waktu ni? Maknanya pada zaman Nabi ni, dia ada juga waktu-waktu masjid ni dia sunyi, tak ada orang. Sebab tu masjid ni sebenarnya kita bukanlah kena jadikan masjid ni sibuk selalu, tak juga. Memang menjadi satu kebiasaan, masjid ni dia ada waktu memang tak ada orang. Dengan sebab tiada waktu salat yang ditunaikan, tiada salat yang ingin ditunaikan, tak ada aktiviti yang nak dilakukan, jadi masjid agak lengang. Tambah masjid yang kecil pada zaman Nabi tu. Sehinggalah dia kata duyunun rakabatni wa humumun ghalabatni. Hutang telah mengelilingi pinggangku, kerunsingan telah merangkul belakangku. Maknanya terbeban betul. Nabi kata, mahukah kamu aku ajarkan pada kamu doa yang dengannya kamu membacanya, kamu akan diberi kekuatan untuk melunaskan hutang. Iaitu doa yang berbunyi, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Saya kaitkan hadis ni dengan hutang sebab apa? Menjadi masalah juga bagi pihak majikan ni, antara sebab dia lambat bayar gaji pekerja kerana dia tak sempat nak rolling duit. Selain daripada isu dia lambat bayar kerana sengaja, tapi ada sebahagian majikan ni dia bukan tak nak bayar, dia ada waktu-waktu yang tegang. Dia bukan macam sebahagian orang yang kerja di jabatan-jabatan yang memang dah turun bajet ni. Kalau yang ini kerja sendiri ni, yang hire pekerja ni kadang-kadang ada waktu, ada bulan yang agak tegang apa semua, agak payah nak melunaskan gaji pekerja. Jadi situasi dia sama. Situasi dia lah dia berada dalam keadaan berhutang kepada pekerja dia. Jadi Abu Umamah ni dia duduk masjid dan Nabi ajar pada dia, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Dia ambil bacaan tu pada Nabi dan dia amalkan, yang mana bacaan tu bermaksud, ya Allah, cukupkanlah aku dengan benda halal, wa aghnini bifadlika, dan kayakanlah aku dengan rahmatmu, amman siwak, bukan selain daripadamu. Maknanya betul-betul berharap pada Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya doa ni kalau kita tengok, minta pada Tuhan supaya dimasukkan dalam diri kita ni untuk hidup sederhana. Mungkin tuan-tuan terfikir, macam mana Nabi ni kehidupan dia? Dia seorang pemimpin besar di Madinah. Dia seorang suami kepada isteri sebanyak 9 orang. Bukan 4 orang, 9. Dia juga ayah kepada anak-anak tiri yang ramai. Dia juga ketua untuk semua seksyen yang ada di Madinah, ketenteraan, baik, apa-apa saja. Macam mana Nabi mengurus satu orang yang kalau kita tengok orang yang macam ni, jadual dia sangat sibuk, hakikatnya sangat sibuk. Antara rahsia Rasulullah berjaya buat semua benda tu, urus semua benda tu, selain daripada bantuan pada Allah Ta'ala, kuncinya ialah pada sederhananya hidup Nabi. Itu dia. Ya, jadi masalah hari ni, sebahagian orang yang jadi pemimpin ataupun yang duduk pada kedudukan yang ada kepentingan, mereka tak dapat buat semua benda kerana tiada sikap ingin bersederhana tu. Sebab tu Nabi kalau tengok, walaupun dia pemimpin, rumah dia, keluasan dia tak luas sangat. Bila rumah tak luas, tak ada keperluan untuk ambil housemate untuk urus dalam rumah, tak perlu. Jadi dia sempat untuk buat semua benda tu. Sebab rumah yang sempit. Kenderaan Nabi pun bukanlah kenderaan yang banyak. Jadi dia sempat urus. Berbeza dengan kita hari ni, belum jadi pemimpin lagi, kadang-kadang kita orang yang kita kira sibuk jugalah. Tak sempat buat itu, tak sempat buat ini. Kerana apa? Kerana kita memilih kehidupan yang sedikit mewah. Dari segi cara makan kita, cara pakaian kita, cara kita berbelanja, cara kita menguruskan tanggungan-tanggungan kita. Jadi doa yang Allah Ta'ala, yang Rasulullah beri pada Abu Umamah Al-Bahili tu, ialah untuk reset balik kehidupan.
Sebab tu kalau kita tengok, antara punca jugalah kenapa sebahagian majikan ni tak boleh bayar gaji pekerja, kerana sikap sebahagian majikan tu dapat keuntungan dia nak bermewah-mewah dengan dia pergi melancong situ, melancong sini, makan tempat-tempat yang mewah, sehingga dia rasa tak apa, sempat ni rolling duit ni nak bayar gaji pekerja ni. Akhirnya tak beringat, tak berpada, padahnya ialah dia melewatkan bayaran gaji pekerja kerana tak sangka ada emergency case, tiba-tiba kena bayar tu, tiba-tiba datang cukai ni, tiba-tiba bil ni tak selesai. Jadi itu antara fungsi doa yang diberikan oleh Nabi kepada Abu Umamah. Allahumma kfini bihalalika an harami, iaitu, ya Allah, jadikanlah gaya hidup aku ni biasa walaupun penghasilan aku meningkat. Sebab manusia kaya mana pun dia tak akan lebih makan melainkan dia perlu makan sepinggan ataupun sepinggan setengah je. Kalau dia selera pun dia tak boleh pergi sampai 3 pinggan, dia dah mengah dah. Dia tak boleh. Kalau saya dulu waktu gaji 2,000 saya makan sepinggan, sekarang gaji 40,000 saya makan 15 pinggan sekali makan. Tak, makan sama je. Cuma gaya hidup yang meningkat. Tu kadang-kadang kita jadi tergelincir tu. Saya dulu waktu gaji 2,000 pakai baju macam ni, jenama ni, biasanya kita naik pada gaya hidup. Tu yang kadang-kadang kita cuai pada semua benda ni. Sebenarnya badan dia tu cukup untuk ditutup dengan kain biasa yang tak nampak aurat dia. Tapi oleh kerana dia ada kitaran yang kurang baik ataupun duduk dengan kawan-kawan yang tak berapa elok, akhirnya dia memilih untuk mengangkat gaya hidupnya yang dia sudah cukup berpada pakai pakaian yang biasa, tapi dia nak upgrade jenamanya. Akhirnya dia jadi terbeban dengan semua benda tu. Ini keinginan-keinginan yang liar. Jadi ini juga benda yang perlu diambil kira lah, kenapa isu ni boleh berlaku. Kemudian kita tengok muka surat 99 tu, B yang di bawah tu, aduan oleh pekerja atau pihak-pihak lain terhadap majikan yang engkar mematuhi dasar kerajaan atau adat resam serta amalan-amalan buruh yang tidak sihat. Contohnya muka surat yang ke-100, diskriminasi kaum. Diskriminasi kaum. Ini antara yang orang kata apa, juga berlaku di setengah-setengah tempat. Dia kena menguruskan supaya tak berlakunya isu perkauman di kalangan pekerja dia. Yang kedua, dia sebut itu tidak dibenarkan salat. Terutamanya kita di Malaysia ni. Memang ada pun setengah-setengah orang mengadu tentang dia kerja tempat itu dia tidak dibenarkan salat. Jadi ini antara benda yang perlu diambil kira jugalah bagi pihak majikan dan juga bagi pihak pekerja. Kita ni jangan kerana terdesak, kerana sara hidup ataupun kerana nakkan dapatnya mata pencarian yang elok, kita mengabaikan bab ni. Sebab manusia, seorang Islam, bila mana dia mengabaikan salatnya, dia sedang menghinakan diri dia. Dia mencabut kemuliaan dia sebagai seorang manusia yang bergelar hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi isu majikan tak bagi salat ni ialah isu yang serius. Kalau majikan tu non-Muslim, kita tak boleh juga nak berkeras sebab dia dah non-Muslim. Tapi kalau dia datang daripada pekerja yang Muslim, maka ini ialah benda yang sangat-sangat teruklah kalau berlaku. Jadi di Malaysia kita ni dia ada saluran ini. Maknanya pekerja-pekerja Muslim, kalau dia bekerja dengan non-Muslim pun, dia dibenarkan untuk salat. Ada akta dia. Dia tak boleh dilarang untuk salat. Terutamanya salat Jumaat ke apa ke. Jadi ini ialah benda-benda yang di negara kita ni alhamdulillah dia ada aktanya. Dan kalau kita tengok sebahagian majikan non-Muslim di Malaysia ni pun, kadang-kadang kesedaran dia untuk pekerja dia yang Islam ni salat lebih tinggi daripada pekerja tu sendiri pun kadang-kadang. Ada kes berlaku. Yang ni yang saya dapat maklumat sendiri. 2 mall yang besar di Kuantan. Dulu saya kuliah di Pahang ni, di Kuantan ni. Ada 2 mall yang besar di tengah bandar Kuantan. Tak ingat dah apa nama mall dia. Cuma sebelum ada satu masjid dekat tengah-tengah tu, di antara 2 mall tu yang diapit, sebelum ada masjid tu, antara isu yang diangkat adanya masjid. Kalau tuan-tuan pergi Kuantan, selain daripada masjid negeri yang duduk tengah bandar Kuantan yang besar tu, dia ada satu masjid
di celah mall-mall tu nama dia Masjid Tepian Putra. Kecil je masjid dia. Masjid ni ialah hasil desakan pekerja Muslim untuk dua mall tu. Dua-dua mall ni dimiliki oleh non-Malaysian, bukan orang Malaysia. Sebahagian orang dapat maklumat, dia kata pemiliknya ialah orang Singapura, bukan orang Malaysia. Maknanya yang jadi pentadbir itulah. Jadi dengan sebab ramainya pekerja Muslim dan dia akur dengan orang kata apa, dengan desakan akta salat ni, isunya timbul bila mana nak salat Jumaat tak sempat nak pergi ke masjid negeri sebab jalan jam. Jadi kena ada satu lagi masjid yang boleh cover supaya pekerja Muslim sempat salat situ, salat Jumaat ni. Jadi dia bergabung antara dua pemilik tu, sumbang duit, akhirnya ambillah satu tanah dekat tengah antara dua mall tu, buatlah satu masjid. Dan akhirnya wujudnya masjid tu menyebabkan pekerja yang duduk di mall belah ni, sebab mall ni dia banyak kios-kios dia lah, ada yang kerja di kios ni, kedai ni, dia orang boleh pergi salat Jumaat dengan jalan kaki, tak perlu bawa kenderaan. Sebab nak pergi ke masjid negeri tu dia agak sibuk. Dia memang kita akan terlepas lah dengan sebab waktu yang singkat ni, dengan sebab jadual kerja bagi tempat jualan perniagaan ni dia tak sama jadual rehat dia. Dia bukan macam kerja sektor pentadbiran ni yang lengang betul, tak. Dia kena ada orang jaga kedai apa semua. Jadi dia punya waktu rehat tu agak senggang, yang orang kata apa, tak lama sangat. Cuma nak katanya atas kesedaran wujudlah masjid di tengah itu ada. Jadi nak sebutnya kadang-kadang sebahagian majikan yang non-Muslim ni dia tahu, dia buat pun benda tu. Tapi ada jugalah yang melarang. Cuma nak katanya kalau tak dapat salat ni, ianya benda yang serius dan boleh dibuat pengaduan. Yang ketiga, amalan buruh tidak saksama, iaitu beban kerja yang melampaui batas. Maknanya dia dikenakan kerja yang over, lebih daripada kemampuan dia, dan dipaksa kerja pada hari-hari cuti umum. Ini pun termasuk daripada benda yang dia perlu selesaikan dengan dia buat aduan. Ini hak-hak yang perlu dijaga. Yang keempat ialah diskriminasi kaum, melebihkan jantina ni berbanding jantina ni. Itu pun termasuk daripada benda yang boleh diambil kira sebagai menunaikan hak pekerja. Kemudian dia sebut sini, JTK akan menyiasat setiap aduan yang diterima berdasarkan isu yang dibangkitkan. JTK itu mungkin jawatan kuasa tindakan khas, nama dia. Bila mana aduan tu diangkat, maka dia akan buat siasatan lah. Sekiranya hasil siasatan mendapati aduan berasas, majikan boleh dikenakan tindakan undang-undang mengikut kesalahan yang dilakukan, seperti diberi notis pematuhan, dikenakan tindakan kompaun ataupun pendakwaan. Ini dari segi akta pekerja. Cuma macam kita sebut tadi, kalaulah majikan tu seorang Muslim, maka dia tahu hak-hak ini perlu dipenuhi, walaupun dia tak tahu akta undang-undang buruh ni apa dia. Sebab apa yang disebut oleh Nabi tu cukup, selesai. Untuk kita tahu hak-hak pekerja. Pekerja tahu hak dia pada majikan, dan majikan pun tahu hak dia kepada pekerja. Bahkan dalam agama Islam ni bukan hak kepada pekerja saja, hak kepada binatang yang digunakan sebagai perkhidmatan. Binatang yang digunakan pada zaman Nabi, unta, keldai, yang diberikan kerja, dia angkut barang apa semua ni, sekiranya tidak diberikan makanan secara betul pada dia, kerja lagi banyak berbanding makanan, itu pun dilarang dalam hadis. Sebab tu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bagaimana seekor unta ni dia mengadu dekat Nabi. Dia pergi dekat Nabi dan dia mengadu tentang kurangnya kualiti makanan yang diberi berbanding kerja yang dibebankan kepada dia. Maknanya ini pada haiwan. Inilah pada haiwan. Walaupun kita tahu di negara, setengah-setengah negara ni diwujudkan akta menganiaya haiwan. Di Malaysia saya tak pasti ada ataupun tidak. Cuma setengah-setengah negara, terutamanya negara Eropah, dia wujudkan akta tak boleh menyakiti haiwan apa semua, membebani apa semua, tak boleh. Cuma sebelum akta tu wujud, satu orang manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah ini telah meletakkan asasnya, iaitu perlu berbuat baik kepada semua benda, bukan setakat binatang, manusia. Bahkan ada hadis Nabi larang kita
potong pokok tanpa sebab. Pokok tu dia meneduhkan orang, terutamanya di padang pasir, kita potong. Perbuatan tu boleh menyebabkan kita didekatkan pada neraka. Sebab tu Nabi sebut maniqtata'a sidran, sesiapa yang memotong pokok bidara. Sebab pokok ni paling banyak tumbuh dan pokok ni bersifat teduh, Allah Ta'ala akan hadapkan mukanya kepada bahang neraka. Nak sebutnya pada kita, ini ialah bab maslahah umum. Para ulama sebut memotong pokok tanpa sebab hukumnya adalah haram. Daripada hadis itu kias keluar ataupun peralihan hukum keluar, merosakkan harta benda awam. Maknanya wakaf-wakaf yang digunakan untuk tunggu bas, RNR, apa saja kemudahan awam dirosakkan. Ianya membawa hukum sama seperti memotong pokok tadi. Maknanya dalam agama ni dah komplit banyak. Cuma tinggal lagi satu orang tu dia nak mengamalkannya, menghormatinya ataupun tidak. Ini antara benda yang kita boleh tengok kesyumulan. Maknanya menyeluruhnya undang-undang dalam Islam ni dalam rangka menjaga hak sesama manusia. Kita teruskan kepada hadis yang ke-17. Larangan infak dan sedekah zakat untuk mencuci harta haram. Daripada Qasim bin Mukhaymirah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iktasaba malan min ma'thamin fawasala bihi rahiman aw tasaddaqa bihi aw anfaqahu fi sabilillah jumi'a dzalika jam'an faqudhifa bihi fi jahannam." Maksudnya, sesiapa mendapatkan harta daripada sumber yang haram, lalu dia manfaatkan untuk berbuat baik pada kerabatnya, bersedekah atau berinfak di jalan Allah, maka amal tersebut dikumpulkan, iaitu tidak bernilai. Maka kerananya dia dicampakkan ke dalam neraka Jahannam. Siapa-siapa yang dapat penghasilan daripada harta haram, judi, tipu orang, jual benda-benda yang merosakkan masyarakat, contohnya dia ni, maaf sebut, dia ni pengedar dadah ke, benda-benda yang memudaratkan manusia, dia dapat untung banyak. Daripada keuntungan tu dia infak, dia sedekah, dia bayar zakat daripada keuntungan itu, ataupun kita sebut sebagai money laundering sekarang. Dia cuci duit dia dengan cara itu. Mungkin zaman kita ni orang-orang yang terlibat dengan forex pun dia buat benda ni untuk sucikan, sebab dia rasa, dia tahu forex tu haram. Jadi cara dia lah dengan dia sumbang zakat apa semua. Bila mana kita tahu dia orang yang terlibat dengan benda-benda haram, kita tak ambil lah sumbangan zakat daripada mereka ni. Sebab ada hadis larangan, sebab benda ni ialah benda yang disebut sebagai tidak bernilai. Okey. 17.1 disebut, hadis tu riwayat Abu Daud. Apakah kesan harta yang haram dalam kehidupan dunia dan akhirat kita? Berikut diringkaskan daripada hadis-hadis yang sahih, iaitu pertama, doanya tidak makbul dan tidak diterima berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah. Orang yang buat benda ni kesannya doa tak makbul. Pertama kita kena tahu, kita pun tak tahu doa kita ni makbul ataupun tak makbul. Bila mana kita buat benda ni, kita dah menutup ruang makbulnya doa itu. Yang kedua, Allah Ta'ala tidak menerima zakat dan sedekahnya berdasarkan riwayat hadis Abu Hurairah dalam Sahih Ibn Hibban. Orang yang buat kaedah infak dan sedekah dengan pakai duit yang haram, penghasilan yang haram, maka zakat dan sedekahnya tertolak. Yang ketiga, daging yang tumbuh daripada harta yang haram, maka neraka lebih layak untuknya. Orang yang menang nombor ekor ke apa semua, dia bagi infak daripada hasil menang dia tu, ini semua daripada sumber haram. Kalau kita yang terima tak tahu, sebab memang kita tidak disyaratkan kena usul orang yang nak bayar tu, kita tahu dia tu kerana terkenal dalam kalangan masyarakat, dia dikenali sebagai pihak yang jual benda ni. Contoh, ada syarikat-syarikat tertentu yang buat perniagaan, dia jual, dia ada supermarket ke apa ke, dalam supermarket dia tu ada, dia jual arak ke apa, tiba-tiba dia nak bayar zakat, dia nak bagi sumbangan. Kita sebagai Muslim yang dah tahu dia jual benda tu, kita tak terima, sebab kesannya besar. Penerima zakat itu ataupun penerima wang sumbangan itu,
dia mendapat wang daripada orang yang tak jelas penghasilannya, bahkan haram penghasilannya, sebab dia dah jual benda-benda yang haram. Kesannya memang ada. Okay. Yang ketiga, yang keempat, dia sebut tidak mampu menjawab soalan di padang mahsyar tentang daripada mana dia mendapatkan harta dan untuk apa dia belanjakan. Jadi ini juga antara benda yang orang kata apa, perlu diambil kira. Yang kelima, muflis di akhirat kerana mengambil harta haram. Dia berbeza dengan orang yang jumpa harta yang dah lama, ataupun dia jumpa emas ke di sungai mana-mana, dia mandi apa-apa, dia terjumpa emas. Yang ni dalam perbahasan hukum fiqh dia panggil rikaz. Harta yang kita jumpa tiada pemilikan. Bila mana satu orang dia jumpa rikaz ni lah emas yang dia jumpa kat mana-mana lah. Dan emas tu bukan rantai ke, dia memang bahan galian bumi yang tidak diolah lagi. Orang yang jumpa, dia kena bagi 1/5 daripada zakat tersebut. Maknanya emas yang dia jumpa, yang dia pergi dekat sungai mana ke, dekat bukit mana ke dia jumpa, rikaznya ialah 1/5 daripada nilaian itu. Kita kena bayar, kena sampaikan. Tapi sekarang dah ada akta kan, segala hasil bumi yang bernilai ianya ialah hak milik kerajaan. Jadi dari segi akta kerajaan salah lah, tapi dari segi hukum fiqh dia tak ada pemilikan macam tu. Sebab dia balik kepada hadis Nabi. Nabi kata bila mana kita terima satu tanah, kita duduk pada tanah, yang duduk di bawah tu semua hak kita. Dah azan ke? Belum lagi? Cukup ah. Okey, kita bagi azan dulu.
Okey, kita sebut beberapa perkara sikit untuk hadis ni. Infak dan sedekah yang dia maksudkan di sini daripada penghasilan yang haram ialah infak dan sedekah wajib. Maknanya dia nak bayar zakat lah ni, zakat perniagaan ke apa. Adapun kalau dia nak sumbangkan kerana dia dah bertaubat ataupun dia nak berhenti daripada pekerjaan tu, dia tak boleh jadikan sumbangan tu sebagai sumbangan wajib. Dia kena jadikan umum saja. Maknanya dia disebut sebagai sedekah sunat, sedekah ialah. Maknanya dia tak boleh jadikan itu sebagai jumlah untuk dia lepas daripada zakat wajib. Tak lepas. Dia hanya boleh umumkan saja. Jadi harta tu boleh diambil oleh pihak yang menguruskan Baitul Mal, tapi dia diasingkan daripada duit zakat-zakat yang wajib tu. Dia tak duk sekali. Sebab ianya duit yang tak jelas penghasilan dia. Sebab zakat ni ialah datang daripada hasil kerja yang halal. Kerana walaupun halal kerja kita ni, tapi mungkin boleh jadi tak jelas pada benda-benda yang kita terlepas pandang. Mungkin kerana kalau kita orang yang kerja berniaga mungkin tersilap bayar ataupun tersilap terima bayaran orang lebih apa semua. Jadi zakat tu berfungsi sebagai menyucikan hukum jual beli kita yang mungkin ada kelompongan sikit-sikit. Tapi yang memang dah totally haram, jual belinya ialah benda-benda yang haram, maka dia tak boleh jadikan sebagai pelepah kepada zakat wajibnya. Melainkan dia nak berhenti pada kerja tu, lalu dia pun salurkan duitnya tu dan dia tak guna untuk diri dia, untuk kepentingan umat Islam secara umum. Maknanya Baitul Mal akan ambil, dia akan jadikan duit tu sebagai umum saja. Nanti kita akan tengok pada perbahasan akan datang, sebahagian para ulama mengatakan duit tersebut mestilah dijadikan sebagai wang untuk mendanai maslahah umum. Antaranya ialah dibuat jambatan, maknanya duit tu digunakan untuk buat jambatan ataupun buat rumah mandi awam. Sebab zaman dulu ni orang tak ada kata apa, bilik mandi yang proper di rumah, ataupun sekarang kita sebut sebagai tandas lah. Tuan-tuan boleh bayang, duit tu dah banyak, akhirnya ambil untuk buat tandas je. Betapa duit tu tidak ada nilainya hakikatnya, ambil buat tandas. Tak akan dibuat masjid dengan duit tu, ataupun nak buat tempat pengajian, ataupun nak mendanai orang-orang yang belajar ilmu agama, tak boleh. Yang ni kena datang pada duit zakat yang bersih. Cuma nanti kita akan tengok pada perbahasan 17.2 pada kali yang akan datang. Jadi untuk malam ni kita berpada situ. InsyaAllah kita akan sambung muka surat 104 tu 17.2. Kaedah sebenar menyucikan harta yang haram. Kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.